haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban falan takun khamisan fatuhla. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini program kuliah yang sepatutnya disampaikan oleh Fadil Ustaz dapat diteruskan dengan gantian pada malam ini, dengan tujuan supaya masa yang ada ni kita isikan dengan perkara yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan kita mengisi masa dengan kuliah-kuliah peringatan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW mampu untuk memberikan kepada kita satu kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf kerana terlewat sedikit. Kebetulan tadi ikut direction yang diberi, dihantar ke lokasi lain. Sampai ke lokasi yang lain, tengah-tengah duduk khusyuk bertanya security tu, mari orang langgar. Jadi dalam keadaan nak segera, orang pula langgar kereta saya. Jadi dan dia pun kata perkataan yang simple saja, sorry, S-O-R-R-Y. Jadi saya pun pakai bujur buah macam ni, nak bergaduh pun tak sesuai dengan pakaian. Lepas tu pula ada urusan kuliah maghrib. Baru minggu, 2 minggu lepas keluar daripada tempat repair kereta pun dilanggar sebelah kiri. Jadi hari ni giliran saya, ni isteri bawa, ni giliran saya pun. Cuma dia kata sedikit. Orang yang langgar tu katalah, kita yang dilanggar ni rasa macam banyak. Biasalah orang yang melukai ni dia kata sikit lah. Orang yang terluka ni sikit pun rasa banyak. Apapun, alhamdulillah lah, selamatlah saya sampai di sini. Dan setelah dapat lokasi baru, follow lokasi tu sampai sini. Ini semuanya adalah merupakan bukan kebetulan sebenarnya. Dia adalah lebih kepada benda yang dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sudut kaedah kita tengok daripada dulu pun, setiap apa yang kita nak buat benda baik ni ada cabaran. Dan boleh jadi tadi Allah SWT nak tegur saya ataupun nak menguji saya lah, sejauh mana tahap kesabaran. Dan boleh jadi ada benda-benda yang perlu diistighfarkan. Kerana lokasi yang kita nak hadir ni adalah tempat yang baik. Nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau. Dan mudah-mudahan sedikit kecederaan pada saya panggil kuda perang saya, mudah-mudahan boleh mengkifarahkan dosa-dosa, insya-Allah. Muslimin sebenarnya dikasihi oleh Allah SWT. Jadi malam ni tuan-tuan, saya ceramah bergegar pun nak sentimental. Setengah orang dia tak seronok dengar, macam nak tidur. Dan setengah orang tu belum dengan kuliah dah balik dah. Lepas bagi salam tu balik dah. Belum buat lagi penilaian, tak nilai tu, terus balik. Ada setengah tu dia dengar 5 minit, ceramah dia mengantuk dia tu. Lepas tu dia pun mulalah mengangkut keluar. Jadi setiap orang ni macam-macam. Ada orang dia nak bergegar, ada orang dia kata kita suka sentimental. Payah nak urus manusia ni, kerana banyak orang panggil tak sama. Ada orang yang dia suka begini, ada orang yang suka begini, kan?
Macam warna juga, ada orang yang minat warna hijau, ada minat warna biru, ada yang minat warna oranye. Payah kita nak paksa pun payah minat orang ni. Jadi samalah juga kuliah ni. Kalau kita ceramah pegang kan, orang yang sentimental tu rasa tak seronok. Kalau kita ceramah sentimental kan, orang yang gegar tak seronok. Maka akhir sekali nak buat macam mana tuan-tuan? Ikut ceramah lah macam mana. Kalau dia bergegar lah. Kalau dia sentimental. Baik, malam ni kita bukan nak bincang bergegar sentimental ni. Malam ni kita nak bincang topik yang berkaitan dengan sebagai muhasabah kita. Kerana manusia ni perlu ada satu muhasabah. Dan Sayyidina Umar pun dah sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah ataupun hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Jadi antara benda yang kita perlu muhasabah pada malam ini, hadis Nabi SAW yang telah saya baca sebentar tadi, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, kun aliman, jadilah kamu orang-orang yang berilmu, atau muta'alliman, ataupun orang yang menuntut ilmu, atau mustami'an, ataupun orang yang mendengar ilmu, atau muhibban, ataupun orang yang cinta dan kasih dengan ilmu. Falan takun khamisan, jangan jadi golongan yang kelima. Golongan kelima ni, siapa duduk dalam kumpulan kelima, Nabi kata fatuhlah, orang ni akan celaka, orang ni akan berhadapan dengan kebinasaan. Golongan pertama ni disebut alim. Alim ini ialah kumpulan pertama yang disebut oleh Nabi SAW, kerana sesuailah Allah berfirman dalam Al-Quran, al-ulama warasatul anbiya. Ayat yang lain sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini berkaitan dengan kalimah alim yang disebut dalam Al-Quran. Rupanya alim ini dia adalah kumpulan yang berada dalam organisasi dari sudut panggil makam kedudukan selepas Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi, maka generasi selepas itu dipanggil makam seterusnya ialah kumpulan-kumpulan ulama. Dalam ayat lain kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus macam mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang kamu telah beri nikmat sebelum daripada kamu. Siapa mereka? Ayat lain menyebut minan nabiyyin, jalan nabi-nabi, was-siddiqin, jalan para siddiq, wasyuhada, was-salihin. Ada berapa jalan? Wa sunna ulaika rafiqun. Ada berapa jalan yang disebut? Cuma kita nak bincang di sini, selepas Nabi disebut situ siddiqin. Siddiqin ini kumpulan ulama, kumpulan orang yang membenarkan. Kumpulan yang kita sebut hari ini muallim. Kumpulan yang disebut hari ini ialah tuan-tuan guru, mursyid-mursyid. Itu kumpulan tu, yang mana mereka ni tak sama dengan Nabi. Sebab tu kalau sebut dia tak maksum, ulama tidak maksum, betul, kerana dia bukan Nabi. Yang maksum ni Nabi Muhammad SAW. Nabi dia maksum. Selain daripada Nabi ni, kalau kita sebut manusia seperti mana kita ni, maka memang tak maksum lah kita. Tetapi walaupun kita tidak maksum, dari sudut kedudukan taraf, dia berada ranking kedua. Tujuan apa dalam Islam ni? Islam sengaja, bahkan Quran menyatakan kedudukan makam-makam manusia, supaya memberi satu panduan kepada kita. Bila suatu masa nanti kita, bila mana kita nak ikut, maka siapa yang kita nak ikut. Kerana kaedah manusia ni, Tuhan kirim manusia ke dunia, takdirnya Allah kirim kita ni untuk dijadikan pemimpin atas muka bumi. Tuhan sengaja cipta manusia ni dengan tujuan nak memimpin dunia. Bila nak memimpin dunia, mesti ada pemimpin dan mesti ada rakyat jelata. Orang tak panggil pemimpin kalau dia seorang, dan orang tak panggil sebuah pemerintahan kalau hanya ada rakyat. Dia mesti ada dua-dua, pemimpin ada, rakyat ada. Maka sebagai di pihak pemimpin, maka pemimpin ini yang merupakan antara matlamat Allah Ta'ala cipta manusia,
mestilah dia ada panduan. Dia nak ikut. Nak ikut apa? Dia mesti ada satu guideline untuk dia memerintah. Maka Islam memberi garis panduan. Maka kamu ikutlah siratullah, ikut acuan Allah. Yang Allah Ta'ala nak macam mana. Maka sebagai seorang pemimpin, ikut acuan Allah. Macam mana acuan yang Allah Ta'ala garapkan kepada orang yang ada diberi amanah kepimpinan. Fahkum bil adli wal ihsan. Ini garis panduan yang perlu ada bagi orang yang diberi tanggungjawab kepimpinan. Hendaklah kamu berhukum. Bila kamu nak buat satu-satu undang-undang, nak buat satu-satu hukuman, mestilah asasnya dia mesti keadilan. Dia tak boleh lari daripada keadilan. Lawan kepada keadilan ini ialah kezaliman. Dia zalim ni kalau adil ni kalau tidak berlaku adil, dia akan jadi zalim. Kerana itu makna berlawanan. Adil lawan zalim. Kalau orang tu tak adil, maka dia telah buat zalim. Dan orang yang zalim ini hari akhirat Allah sediakan neraka. Waliyazbillah bizalim. Yang kedua, ihsan. Yang keduanya ialah mesti ada ke-19. Ihsan ni beri kemanusiaan, belah kasihan. Bila kita nak buat satu benda sebagai seorang pemimpin, mesti kita fikirkan orang yang kita nak kenakan hukuman tadi. Sebuah negara, tak tahu negara mana, tuan-tuan carilah, cari dalam Google. Bila mana dia dituduh memiliki 12 buah buku. Dia ada 12 buku, dan buku ni dikatakan buku yang ada kaitan dengan keganasan. Jadi masuk jaga dia 5 tahun. Maknanya orang yang membaca buat kajian, negara ni kena berjaga 5 tahun. Tu bahaya negara ni. Negara mana Allah Alam, cari dalam Google. Cari, cuba tuan-tuan cari. Tapi bila mana berkaitan dengan penghinaan. Bahkan kalau kita tengok sampai peringkat dia mempersoalkan Allah SWT. Bila mana dia tanya, kalau kita ni Allah buat, maka dia timbulkan soalan, Allah siapa buat pula? Lalu keluarlah idea-idea dia yang bombastik tu, konon-kononnya lah. Yang lain daripada getaran apa semua sekali, kan? Orang gini bebas. Ini negara yang unik. Negara mana? Cari dalam Google dan cari. Bagi seorang pemimpin yang memiliki, orang panggil, kefahaman Islam, yang mana dia ni kalau benar-benar dia Muslim yang muttaqin, dia mesti melakukan tindakan ataupun berhukum dengan adil. Kalaulah 12 buku yang dibaca ni dikatakan terlibat dengan keganasan, maka sudah pasti mereka-mereka yang mempertikaikan agama Allah lebih-lebihlah lagi ganas. Kerana kezaliman ini sebesar-besar kalimat ialah syirik kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Allah SWT. Nak banding zalim kita, kalau kita mari ke seorang, kita pakai kasut gantung ke leher, zalim juga dia panggil tu. Kasut mahal sangat gantung di leher, kan? Dia panggil zalim juga. Zalim ni tidak letak benda pada tempat. Tapi banding dengan zalim syirik, maka zalim ke syirik ini zalim yang azim. Sehingga disebut dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Ini wasiat Luqman al-Hakim. Nak bagi tahu kepada kita sebesar-besar kezaliman yang ada atas dunia ini ialah syirik. Apa makna syirik? Menyekutukan Allah. Ataupun bahasa kita hari ini, orang syirik ni adalah orang yang kufur kepada Allah. Kufur ni adalah merupakan sebesar-besar dosa. Jangan kata baiklah orang kufur ni. Jangan kata orang panggil bela kita lah orang kufur ni, orang tak beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia tu sendiri dah musuh Allah. Jangan kata dia baik, tolong kita, bantu kita. Dia bantu kita dalam masa yang sama, dia adalah musuh Allah. Sebab tu kita dalam apa-apa atas dunia ni, kita nak marah macam mana sekalipun, kita biar reti dapat beza. Yang mana yang kita boleh baik, yang mana baik tapi dalam masa yang sama kita kena faham. Maka bila sebut kufur, kufur itu sendiri kezaliman. Sebesar-besar kezaliman, bapak kepada kezaliman. Maka bagi orang yang ada kuasa kepimpinan, dia kena berlaku adil.
Keadilan ini macam mana? Dia kena berhukum. Kalau yang ni kena hukum, yang ni kena hukum juga. Jangan yang ni kena hukum, yang ni tak hukum. Bahkan bila mana non-Muslim mempertikaikan Islam dalam sebuah negara ni, cek dalam Google, negara mana? Bila dipertikaikan berkaitan dengan urusan agama Islam, tiba-tiba tak ada tindakan, tak ada orang yang bersuara. Ini masalah. Tengoklah Google lah. Negara mana? Saya pun hairan juga negara tu. Sian orang negara tu. Mana di sini benda yang patut dihukum tidak dihukum. Benda yang patut fikir dulu sebelum hukum. Kalau dah baca buku, yang buku ni ada kaitan dengan keganasan sekali pun, kalau nak hukum, kalau adilnya macam mana? Hukumlah orang yang jual buku tu juga. Di mana buku tu didapati? Patut cari beli di mana? Siapa yang jual? Yang keduanya pula, siapa yang boleh lepas masuk dalam negara kita tu? Macam juga bila mana kita nak mengenangi masalah penyelundupan. Benda-benda seluduk ni, macam mana boleh masuk? Kita duk tangkap orang yang beli rokok seluduk. Kita tak tangkap orang yang membenarkan orang masuk, membenarkan barang tu masuk. Siapa ni? Siapa ni macam sebuah negara tu jugalah. Dia ada Tok Bomo. Tok Bomo yang guna teropong. Ni sebuah negara, tengok ada koko. Hari sekali dia mengaku. Tapi dia mengaku dikatakan arahan daripada seseorang dan tidak boleh dibagi tahu. Berhenti setakat tu. Seronok juga kok gitu. Kita buat satu kezaliman, orang tanya kenapa buat, ada arahan. Tapi arahan ni tak boleh bagi tahu siapa. Lepas lepas, tak ada tindakan. Itu aneh juga tu. Itu negara mana? Cek dalam Google. Muslimat dikasih oleh Allah Ta'ala, maka keadilan adalah merupakan benda yang perlu ada kepada orang yang ada kepimpinan. Orang yang dipimpinnya pula, maka dia nak ikut panduan mana? Orang yang memimpin, maka dia kena berlaku adil dan ihsan. Adil dan ihsan ini ialah ajaran agama Islam. Dia bukan agama Kristian, bukan ajaran Yahudi, bukan agama Buddha. Yang mengajar adil dan ihsan, belas kasihan ini ialah agama Islam. Cuma tak berlaku pada orang Islam tu bukan masalah Islam tu tak ada, ataupun tak mengajar keadilan dengan ihsan. Masalahnya orang Islam tak nak buat. Begitu juga masalah masa. Masalah masa bukan masalah orang Islam ini tak ajar bab masa. Ni masa maghrib ni, patut kita duduk masjid lah. Tapi waktu gini lokasi lain pula kita ada. Islam ajar masa, dia ada masa ni di sini, di masa ni di sini. Macam kita lah hidup atas dunia. Dia ada sarapan pagi, ada makan tengah hari, ada apa dia, makan malam. Mak Saleh dia ada sebutan dia. Kalau dinner tu makan malam. Kalau kita sebut dinner, orang tak nampak waktu tu pagi. Kau ada jom kita pergi dinner, tiba-tiba pukul 8 pagi. Dinner kau apa? Pukul 8 pagi. 8 pagi tak panggil dinner, dia panggil breakfast. Breakfast, apa makna breakfast? Breakfast. Break, berhenti. Fast, puasa. Berhenti berpuasa. Dalam kalimah Mak Saleh tu, break tu, kalau terjemah break ni berhenti ya. Break. Fast tu puasa kan. Kau macam mana? Kau salah saya. Mak Saleh guna perkataan berhenti puasa. Mana makan? Kau orang makan pagi, orang puasa tak makan pagi. Kerana waktu tu waktu tak dia benar makan. Mak Saleh kata break first. Berhenti puasa. Mana boleh makan? Kau macam mana? Makan pagi, dia pagi lah dia. Jadi maknanya setiap benda ni ada masa. Maka orang Islam tu masa gini dia mesti ada di sini. Masa di sini, tempat di sini. Dan Quran beri panduan kepada kita. Waja'an nahara ma'asya. Malam nahar ma'asya. Malam ni kata Allah untuk kamu bekerja. Laila libasa. Adapun malam pula untuk kamu berehat. Tapi hari ni tunggal langgar jadi tak tahu bila kita bekerja, tak tahu bila kita berehat. Kadang-kadang 24 hour bekerja sampai semayan bodoh. Kuliah tu langsung lah sibuk. Nak dengar kuliah ni dalam 30
minit, 40 minit, sejam setengah, sibuk. Kerana apa? Sibuk bekerja. Jadi menyebabkan umat Islam hari ini jadi terfitnah dengan padahalnya Islam itu mengajar kita yang terbaik. Simak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang memimpin kena ikut acuan Quran. Quran ajar kena adil, Quran ajar kena ihsan. Dan Quran ajar bila mana kamu melakukan keadilan, diterjemahkan lagi dalam hadis yang lain, itulah penyebab kamu di hari mahsyar akan terlepas daripada cengkaman belenggu. Orang yang ada jawatan atas dunia ni, dia tak sama dengan orang yang tak ada jawatan. Orang yang tak ada jawatan, dia bangkit lain. Orang yang ada jawatan dunia, bila mana dia bangkit hari akhirat, disebut dalam hadis, dia bangkit dalam keadaan tangannya terbelenggu. Hari ni kita panggil kena gari, ya? Kalau gari sebelah belakang terbelenggu ni, tangan terikat sebelah atas. Macam mana nak melepaskan belenggu ini? Ni pemimpin. Keadilanlah yang boleh menyebabkan tangan dia tercabut, terlepas belenggu. Kalau tak ada keadilan, maka terikatlah begitu di hari akhirat. Berat tu kah pemimpin? Itu yang pertama. Bila pemimpin nak memimpin, kena ikut Quran, kena ikut hadis. Bila pemimpin ikut Quran, ikut hadis, Quran kata kena adil, kena ihsan. Mana-mana pemimpin yang ada sifat-sifat ini, maka pemimpin inilah yang disebut dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatlah kamu pada Allah, wajib. Ini ketaatan mutlak. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Ini juga ketaatan mutlak. Tak boleh berdengah-dengah, tak boleh berdalih-dalih. Wa ulil amri minkum. Ulil amri ini dia ada suatu simpulan. Kalau terbuka simpulan ni, jadi tak wajib. Tapi kalau dia masih dalam ikatan, maka wajib. Wajib macam ulil amri ni pemimpin di kalangan kami. Pemimpin ni wajib kita taat, tuan-tuan. Dari sudut hukum, kewajipan, menjadi kewajipan rakyat mentaati pemimpin. Cuma ciri pemimpin tu dibahas sikit. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu, tidak wajib kita taat kepada pemimpin yang melakukan kezaliman. Apa dia kezaliman? Contohnya, bila mana dia buat perkara yang Allah murka. Apa benda yang Allah paling murka atas dunia? Kufur kepada Allah. Itu paling murka sekali, syirik. Sebab tu dosa syirik ni dosa yang Allah tak ampun. Benda lain boleh maaf lagi, syirik ni sorry. Selain daripada itu ialah mengambil selain daripada yang diajar dalam Al-Quran. Ambil panduan lain. Tak puas hati dengan apa yang ada dalam Al-Quran, rasa tak cukup apa yang ada dalam Al-Quran, pergi ambil lagi ajaran lain. Konon-kononnya untuk nak menjadikan suatu bahan rujukan untuk kita mentadbir dunia. Ini pun benda yang Allah murka. Maknanya mengambil selain daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang ambil selain daripada Islam. Islam ni suatu benda yang besar maknanya, sehingga disebut the way of life, cara hidup manusia, cara kehidupan, cara kita nak hidup. Islam ni cara nak hidup. Bila sebut kehidupan, dia luas maknanya. Ada berkaitan dengan muamalah. Kehidupan juga dikaitkan dengan perkahwinan, dikaitkan juga dengan ekonomi. Bila sebut kehidupan, kita kaitkan juga dengan pentadbiran, kepimpinan. Makna kehidupan ni luas sangat. Kerana dalam hidup ni banyak benda kita buat. Sebab tu ada orang buat satu pepatah, makan untuk hidup ataupun hidup untuk makan. Makan untuk hidup ataupun hidup untuk makan. Kita sebagai Islam bukan hidup untuk makan. Kalau hidup ni semata-mata untuk makan, makanlah kerja kita. Kita orang Islam makan untuk hidup. Lepas makan tu buatlah kerja lain pula. Tapi kalau orang hidup untuk makan, dia rela tak solat. Ni bulan Ramadan tak lama lagi. Dia rela makan tak solat maghrib. Macam mana? Bila mana iftar, buka puasa, makan sampai makanan yang dijamukkan. Pagi tak makan dah, tengah hari tak makan, makan malam. 3 makanan dimakan serentak.
Tak percaya nanti bulan Ramadan, kita tengoklah hari pertama tu. Bazar Ramadan tu kiri kanan sengit bahu balik. Dia makan sampai perikat sehingga tak boleh nak bangun. Sehingga menyebabkan solat maghrib lewat. Patutnya solat maghrib itulah kita kena utama, kerana kewajipan. Puasa tu yang sunatnya segera berbuka, bukan berbuka sampai 30, 40, 50 minit. Yang sunat di situ Nabi ajar ialah segera berbuka. Tujuannya nak kejar solat maghrib jemaah tu. Tiba-tiba kita kerana hidup untuk makan. Bila hidup untuk makan, habis benda kita telan, akhir kali perut sudah tak mampu nak bergerak, kaki tak boleh nak bangun, seolah-olah kena ikat. Maka akhirnya apa berlaku? Solat maghrib dalam waktu isyak. Dengar-dengar azan, nak solat tu tak boleh. Kerana kalau solat, perut tu bunyi, orang kata panggil kocok perut. Kalau rukuk tu, air parah-parah ni. Bila sujud keluar cendol, keluar cendol sujud. Maknanya orang ni bukan makan untuk hidup, dia hidup untuk makan. Jadi orang Islam ni jangan buatlah apa nama ni, matlamat dia hidup untuk makan. Kerana kita banyak kerja. Jadi bila sebut kehidupan, bukan untuk makan saja. Ada orang pula kerja dia, apa dia? Melancong dia. Kita orang Islam ni Tuhan bagi sekali seumur hidup untuk melancong. Wajib tapi, bukan sunnah. Bila yang Allah wajibkan kita melancong? Melancong ni kita guna makna yang lebih umum lah. Melancong ni kita akan keluar daripada lokasi tempat kita. Fardu haji tu, itu pelancongan yang diwajibkan. Dan dalam tu ada satu rihlah, perjalanan yang kita boleh ambil pengajaran. Tapi sekali ya, jangan sampai backup setiap tahun kita pergi. Saya tahun ni pergi Mekah ni, pergi haji. Tahun depan saya pula, tahun depan saya pula. Kenapa hidup kamu ni untuk haji je ke? Hidup ni bukan setakat pergi haji, ada lagi benda lain. Mana dalam hidup ni banyak benda kena buat. Dan bila banyak benda, maka Islam itu ialah kehidupan. Bila Islam itu kehidupan, maka bukan solat saja Islam, bukan puasa saja solat Islam, bukan perkahwinan saja, bukan zakat saja Islam. Bahkan dia mencakupi seluruh aspek hidup. Ekonomi, pentadbiran, macam mana kita nak bertindak kepada orang yang menentang agama Allah SWT. Apakah bidang kuasa kepada orang yang melakukan jenayah murtad. Nak buat macam mana tindakan kepada orang zina, nak buat macam mana kepada orang mencuri. Islam bagi tahu semua dalam kitab, dalam Al-Quran. Cuma sekarang ni tak berlaku. Bukan masalah Al-Quran tak bagi tahu, kerana tak dilaksanakan. Macam hadis yang saya baca tadi, sebentar tadi. InsyaAllah kita kupas sebentar. Cuma kita nak bagi tahu kepada kita, maka bila mana kepimpinan ambilnya daripada Quran. Dan Quran ini orang yang boleh menunjukkan cara-cara pemahaman yang betul apa yang Allah nak dalam Quran ini, Nabi Muhammad SAW. Tuhan tak melakukan kezaliman dengan kirim Quran tanpa ada guru. Tuhan kirim Quran berserta dengan gurunya sekali. Guru yang mengajar Quran ialah satu-satunya, yang pertamanya ialah Nabi Muhammad SAW. Sebab tu hari ni kalau kitab banyak sekalipun di rumah, macam perpustakaan, kalau tidak ada guru untuk mengajar isi kandungan kitab itu, kita tak faham. Bangga kita dengan kitab banyak, tapi baca tak kerti. Usahakan kitab Al-Quran yang ada tu, ni depan kita ni, kalau tak ada guru yang mengajar, kita tak faham. Maka guru pertama ialah Nabi Muhammad SAW. Maka itulah manusia yang wajib kita ikut. Sehingga Allah sebut dalam Quran, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa datang oleh Nabi, wajib kamu ikut. Apa yang dilarang oleh Nabi, wajib kamu tinggal. Wa ma nahakum anhu fantahu. Maka dalam hidup kita ni, kita akan ada suasana kita nak ikut. Dan siapa orang yang kita nak ikut? Yang pertama sekalinya kita kena ikut Quran. Macam mana nak ikut Quran? Kita tak faham. Maka Tuhan kirim untuk guru yang pertama yang mengajar Quran ialah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ialah satu-satunya manusia yang dikirim kepada umat akhir zaman untuk pimpin manusia supaya manusia yang selamat dunia, selamat akhirat. Bukan selamat dunia saja.
Bukan berjaya dunia saja, bahkan dia berantasi sepadan dunia akhirat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu satu sempadan. Wa fil akhirah hasanah. Itu satu sempadan. Wa qina azabannar. 3 benda minta Nabi Ibrahim. Ya Allah, tolong beri kepada aku waktu hidup di dunia. Macam kita sekarang ni dunia, ni bukan akhirat ni. Bukti bukan akhiratnya kenapa? Apa bukti kita ni bukan akhirat? Ni dunia. Akhirat ni tuan-tuan, bila sebut akhirat, kita tak duduk begini dah. Lain dah cara kita duduk. Akhirat ni sama ada dua, kata syurga neraka. Ni majlis-majlis gini ni akhirat Allah Alam ada ke tak? Kan? Solat tak ada dah di hari akhirat ni. Solat, keluar zakat tak ada dah. Akhirat ni tempat kita menuai apa dia panggil? Kuti asih. Baik. Bila kita sebut dunia baik, hasanah ni membawa makna yang sangat umum. Bila kita kata ya Allah, tolong beri kepada aku dunia ni hasanah. Hasanah tu kalau dia dalam bahasa Arab, ha sin nun ta, 4 huruf. Dalam 4 huruf ni mengandungi segala maksud kebahagiaan yang kita nak. Dalam itulah hasanah. Apa dia? Kita nak sihat. Sihat ni hasanah, benda baik. Apa lagi? Dalam maksud hasanah, merangkumi maksud hidup kita. Kita nak kalau boleh berjaya. Kalau kita bisnes, kita nak apa nama ni, untung. Kalau kita hidup, kita nak kalau boleh kaya. Kalau boleh nak sihat. Kalau boleh nak apa? Nak rumah besar. Kalau boleh nak kata besar. Kalau boleh. Semua yang kita nak tu dikumpul dalam hasanah tu sebiji. Tengok Nabi dia doa, bersimpul ya doa dia. Sepatah tu merangkumi semua. Kita ni doa je ni. Dia panggil ta'yin. Kita pilih-pilih. Ya Allah, berilah aku ni kuat. Nah, kuat untuk apa? Kuat untuk berpoligami. Jadi dia kuat sungguh. Bak kahwin tu kuat. Pas kahwin. Tapi dalam bak ibadat lain tak kuat. Masjid tak mari. Tak mari masjid. Nah, kita tengok orang yang pergi ke gym, akak berat. Kan? Kuatlah dia tu, kita tengok. Sehingga kalau kita bersembang dengan orang pergi gym ni, dia kata, hari ni kita catat rekod. Apa rekodnya? Boleh angkat 100 apa dia panggil kg. Kita dengar 100 kg boleh angkat. Bila kita dengar, Masya Allah, kuatnya dia. Tapi orang yang boleh angkat 100 kg ni tak pernah nampak pun mari ke masjid. Lepas dia pergi gym, dia balik rumah. Bukan setakat masjid, hari Jumaat pun tak pergi. Itu bukan kuat lagi. Itu hanya dari sudut zahir. Hakikatnya dia lemah. Tiba-tiba kita tengok pakcik umur 70 tahun guna tongkat mari masjid. Tiba-tiba duduk di sah hadapan. Body tak ada dah, ketul, tak ada masa dah body. Kalau pegang pun tak ada, lembek dah. Pegang. Tiba-tiba sah di hadapan. Setiap waktu sah hadapan dan setiap kali kuliah ceramah, dia lah ada. Mana lebih kuat ni? Dengan orang yang duduk main mesin, yang ni lebih kuat. Kacamata kita yang berketul tu kuat, tapi pada kacamata, pada penilaian Allah SWT yang hadir melaksanakan kewajipan, mari ke rumah Allah Ta'ala, berada dalam majlis-majlis ilmu, itu lebih kuat daripada orang duduk di tempat gym. Maka hasanah tu merangkumi makna yang sangat umum. Yang kedua, Nabi Ibrahim doa, biar akhirat pun hasanah. Hasanah akhirat ni merangkumi bila kita mati. Bila permulaan akhirat? Akhirat ni bagi kita bermula bila mati tu mulalah akhirat kita. Akhirat ni bukan kiamat dulu. Yang kiamat tu akhirat dia panggil kiamatul kubra, hancur alam. Kiamat ni permulaannya bila kita mati. Bermulalah hari kiamat untuk orang tu. Bila orang tu mati, itulah permulaan kiamat baginya. Maknanya umat Nabi Adam dah kiamat lama dah. Maknanya dia masuk alam akhirat. Alam akhirat ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah permulaan akhirat. Masuk barzakh. Barzakh ni dipanggil transit. Sebelum pergi ke lokasi, dia dikumpul saja dulu. Maka bila mana ada dalam barzakh, itulah permulaan pada akhirat. Maka bila sebut hasanah fil akhirati hasanah, saat mati kita nak mati husnul khatimah.
Bila kita mati, kita nak selamat, boleh jawab soalan dalam lubang kubur. Bila malaikat tanya soalan, semua soalan boleh dijawab. Bila berada dalam kubur, hasanah macam mana kita tak nak kubur himpit kita. Bila hasanah, bila ada dalam kubur, kita nak kalau boleh kubur ni meluaskan seluas-luasnya. Bila kita berada dalam kubur, kita tak nak dalam keadaan gelap dalam kubur, kita nak cegah. Maka ada cara untuk kita dapat cahaya dalam kubur. Bila sebut akhirat, kita nak bangkit hari mahsyar kelak dalam suasana kita bukan berada di bawah panah matahari, melainkan kita nak ada bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Taala yang memayungi kita. Dan hari akhirat lagi, kebaikan hasanah akhirat ni apa dia? Kita tak nak tunggu lama menantikan di pada mahsyar giliran kita untuk dihisap. Kita nak sekejap, cepat. Allah Taala panggil dengan segera, dihisap dengan cepat. Dan antara rahmat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah disegerakan hisab. Segera hisab ni rahmat untuk umat Nabi Muhammad. Allah Taala bagi. Umat dulu tak beri. Ni nak bagi tahu kepada kita, kita kurang satu part, kita lebih satu part. Umat dulu dihidup lama, berapa beribu tahun hidup. Seronok kan hidup ribu tahun kan. Kita ni hidup usaha 1000 tahun. Kadang-kadang 20 tahun mati dah. Sebab apa mati? Merempit. Mudah nak mati negara kita ni. Nak pula anak-anak muda yang ada ni, tak ada kerja lain. Dengar sekali mati. Mati apa? Mati merempit. Dengar sekali mati apa? Mati kemalangan. Dengar sekali mati apa? Mati terlibat dengan dada. Mati apa? Mati bergaduh. Mati kerana apa? Mati bunuh diri. Allah mudahnya nak mati. Padahal umur dah pendek, mati pula cepat. Tetapi umat Nabi Muhammad pendek umur dia, hari akhirat antara rahmat disegerakan azab. Disegerakan Allah panggil hisab. Itu juga salah satu hasanah, terkumpul dalam makna hasanah itu sendiri. Dan bukan kita nak segera saja hisab, cepat soal, kita nak boleh jawab soalan tu. Jangan cepat saja. Tanyalah saya dulu, tanya saya dulu, tiba-tiba masuk semua soalan tak boleh jawab. Apa kerja? Nak boleh jawab pula soalan. Bila mana Allah Ta'ala tanya boleh jawab. Hisab itu hasanah, terkumpul dalam makna hasanah. Dan selepas daripada kita dihisab, kita nak juga kita ni bila mana ditimbang, kita sebut mizan, kita nak amalan kebaikan lebih banyak. Kebaikan amalan, kebaikan atau kita sebut pahala banyak ni, dia ada sebab untuk dapat pahala. Sebab untuk manusia dapat pahala dengan melaksanakan perintah yang Allah Ta'ala suruh, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu adalah sebab untuk manusia dapat pahala. Dan pahala yang dihasilkan melalui amalan ketaatan yang dibuat sewaktu hidup dunia, itulah penyebab manusia dibawa ke dalam syurga. Dan masuk syurga pula dengan rahmat Allah Ta'ala. Macam mana kita nak faham pahala ke rahmat masuk syurga? Rahmat Allah tu pula Allah simpan di dalam ketaatan dia. Keredaan Allah SWT. Orang kata nak masuk syurga, tak sebenarnya kita ni semayang kan? Masuk syurga dengan rahmat, masuk syurga dengan redha. Kalau redha Allah ada, kita dapat masuk syurga. Soalannya kita nak cari mana redha dengan rahmat. Maka Allah simpan redha dengan rahmat ni di dalam ketaatan. Dalam ketaatan itulah ada redha Allah. Jadi jangan kita dengar orang mengajar, kita masuk syurga bukan sebab kita semayang, kita masuk syurga bukan sebab kita puasa, bukan sebab amalan, habis itu sebab rahmat. Maka kalau macam itu tak payah semayang. Sebab apa dia masuk syurga? Kerana rahmat. Soalan sekarang nak dapat rahmat tu di mana? Macam kita lah nak minum air kelapa. Kita nak minum air kelapa. Kelapa ni nak ambil mana? Air kelapa nak ambil mana? Kalau kita parah, kita kerak batang kelapa, tak keluar air. Habis tu kena cari buah kelapa. Cari buah kelapa pula tak ada air lagi di buah tu. Kulit tu bukan air. Macam mana nak dapatkan air? Belah buah tu. Lepas belah, apa yang perlu kita buat? Tebuk lubang tu. Lepas tebuk, minum. Soalan sekarang ni, kita nak air kelapa ke kita nak kulit kelapa? Kita nak air kelapa, ngaisi kelapa. Tapi nak dapat air ngaisi, kena belah kulit dulu. Tapi yang benda utamanya air ngaisi tu lah. Begitu jugalah rahmat Allah, keredaan Allah Ta'ala.
Masuk syurga dengan rahmat, dengan redha. Nak cari mana redha ni? Kena belah kulit kelapa dulu. Maksudnya kena melaksanakan ketaatan. Apa ketaatannya? Ya Allah suruh. Apa perintah yang Allah suruh? Termasuklah puasa, zakat, pergi haji, suruh orang buat benda baik, cegah orang buat mungkar, melaksanakan undang-undang Islam, termasuklah juga menjalankan ekonomi Islam, termasuklah juga perkahwinan cara Islam, termasuklah juga apa nama ni, segala perintah Al-Quran dilaksanakan. Masuk dalam tu, baru kita berjumpa ketaatan rahmat Allah. Ni taat tak nak buat. Nak taat pula kena tahu. Kalau kita tak tahu benda tu, wajib kita buat. Nak buat macam mana? Orang yang tak tahu, zaman kanak-kanak, dia tak tahu air kelapa ni dalam buah kelapa. Nak minum air macam mana? Nak belah tak kerti. Saya zaman kanak-kanak belah kelapa tak pandai. Ayah belah. Jadi bila kita tak tahu, nak cari ketaatan kena tahu. Nak tahu, sebab tu kena belajar. Ni sekarang ni kita sedang usaha untuk nak belah kelapa tadi supaya kita boleh hasil dalam. Proses ini dah rumit tuan-tuan. Minum air kelapa senang. Minum sekejap je bagi segelas, habis dah. Belah kelapa tu penat. Tu tak kira lagi kelapa tua. Untuk dia buat kenduri. Kita bukan nak kulit kelapa, kita nak santan. Santan je kita belah dulu kelapa tu. Belah kelapa muda senang sikit. Belah kelapa yang tua, yang degil. Oh, dia benda tua ni degil. Dan sebab tu kita tengok orang umur 90 tahun dalam sebuah negara degil sungguh, tak nak berubah sampai sekarang. Tua dah umurnya. Macam kulit kelapa. Allahu Akbar. Tu kadang-kadang bila sebut kelapa tua, kita kena berkasar sikit dengan orang ni. Kena ambil tu, mengepit, letak pom sekali tu. Tarik. Kalau kita tengok, apa ni kasar main. Kalau kita main lembut-lembut, korek dengan jarum, tak keluar santai tu. Makna benda-benda yang tua, karak sangat dia kena keras sikit jaga-jaga. Lembut-lembut tak pergi. Sebab tu orang yang tak biasa kupas kelapa, dia tak boleh buka. Sorry. Kalau dia main macam main sim rumput gereng-gereng, tak buka kelapa, dia kena macam mana? Bagi sebiji, bunyi pula air bunyi. Lepas tu nak dapat isi lagi, cari satu lagi ni, pisau, ketuk, kuat-kuat, baru keluar air. Tak keluar santai lagi. Tak keluar lagi santai tu. Proses dia lagi susah. Keluar air, buka pula. Bila buka, nak mesin pula. Payah proses nak dapat santai ni. Lepas mesin, tak keluar lagi santai. Kena perah pula. Perah tu kalau zaman dulu siapa berpeluh tu, berpeluh nak perah. Cuma sekarang ni ada mesin. Kita mari segera. Tapi proses tu payah. Maka itulah isi dia. Maka kalau rahmat Allah Ta'ala dalam tu lah. Sebab tu payah. Proses dia payah. Nak semaya, Allah nak semaya tu menggeliat, baru kita nak solat. Kena puasa bulan Ramadan, Allah puasa bulan Ramadan, Allah payah. Hari-hari makan tiba-tiba benda tak makan. Lepas tu kena dengar kuliah. Allah dengar kuliah, Masya Allah. Kalau boleh nak tidur yang ni sekarang ni penat. Semua ni jadi susah. Memanglah sebab kita nak boleh benda ni, tak ada benda yang mudah, dia susah. Dan benda yang susah, benda yang dapat tu berharga. Macam orang nak dapat emas. Kalau ada emas ni kita berjalan, sepak emas macam sepak batu ni. Kalau dah emas macam batu tepi jalan tu, tak mahal harga emas. Tapi emas tu Masya Allah, bukan dapat ketul besar, dapat biji je. Tu dia panggil biji emas. Biji emas tu dicantum-cantum, orang cari letak dalam bekas. Sehingga banyak cairkan. Payah nak cari. Tapi bila dapat besar-besar ni, kalau bagi saya tak ada masalah lah bagi. Ni, emas besar ni, Masya Allah. Kalau jual, kaya raya kita. Tapi bukan senang nak dapat emas. Maka nak dapat redha Allah, rahmat Allah, bukan mudah. Dan bukan bermakna bila masuk surga dengan rahmat Allah tak perlu kita melaksanakan perintah Allah. Salah tu. Itu satu kesilapan besar dalam kepala otak kita umat Islam hari. Sebab tu ada setengah orang saya pun kalau dia dah aurat pun masuk surga bukan sebab tutup aurat, dengan sebab rahmat Allah. Kan orang guna ayat-ayat gitu. Kita masuk surga ni bukan sebab kita beri sokongan kepada agama Allah, dengan sebab rahmat Allah.
Saya tak sokong Islam pun tak apa, saya sokong kafir tak apa, tapi masuk surga dengan aman. Masuk nak guna ayat tu. Sokong kemungkaran ni dapat apa pula? Selain Allah sembunyikan dalam ketaatan itu rahmat redha dia, Allah sembunyikan murka dia pula dalam mana? Tuhan sembunyi dalam mana? Tuhan sembunyi dalam kat mana pula? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu payah ni jenis tak tahu nak cari santai. Di mana lokasi tersimpannya murka Allah? Kalau tisu ni duduk dalam kotak ni, saya tarik satu. Kalau nak tisu ni tak keluar pula. Payah susah. Nak tarik tisu pun bukan mudah. Tak boleh tarik. Kau memang dia sekadar hiasan ni. Susah ni, tak pernah tarik ni. Tak boleh tarik ni, kosong. Maka murka Allah pula tersembunyi dalam keingkaran manusia melakukan ketaatan. Bila manusia ingkar perintah Allah Ta'ala, dalam keingkaran itulah adanya murka. Dan dalam kemurkaan itu membawa kepada apa dia? Hari akhirat gelap, masuknya manusia dalam neraka. Benda-benda gini kita kena tahu ni. Dia panggil bedah siasat ni, kita duduk bedah satu-satu benda. Sampai buat eksperimen, ahli sains tu bedah, sampai wake up satu-satu jumpa. Tiba-tiba dalam agama Islam kita tak bedah sangat. Kita tak bedah. Bila kita tak bedah, menyebabkan kita tak tahu. Bila kita tak tahu, maka kita jadi orang Islam yang seperti mana yang ada pada hari ini. Ikutlah orang nak kata apa pada agama kita pun, kita boleh makan, boleh tidur dengan lena. Orang hina agama kita pun, kita seronok begitu ya, relax. Macam seolah-olah tidak ada benda berlaku dalam hidup kita. Ini yang berlaku dalam umat Islam pada hari ini. Kita tengok umat Islam Indonesia, sensitif mereka kepada agama. Bila mana dipertikalkan, bila mana agama mereka dipijuk-pijuk, mereka telah buat satu perubahan. Kita respect dengan mereka. Kenapa dia? Mereka membuktikan yang Islam mereka itu bukan Islam celuk. Mereka Islam dengan kefahaman. Kalau bila mana lenyek Islam, tak ada orang bela, seolah-olah 10 orang suka Islam seorang, kita tengok je 10 orang, maka itulah Islam bakar dia panggil. Itulah Islam celuk, Islam tiruan. Islam ni tak ada makna. Tak boleh buat, tak boleh orang panggil, tak boleh buat kerja Islam gini. Orang Islam gini, dia sekadar nama dia Islam. Ni yang Nabi sebut macam buih di laut. Buih di laut tu kan banyak, tapi Masya Allah, mari hadir, pergi, sekali mari buih, penuh buih, penuh. Lepas tu bila mana ombak undur rimai balik, hilang, pecah. Kalau itulah umat Islam. Sebab tu hari ni orang kafir mempertikaikan Islam. Sebab tu orang non-Muslim selamba je dia hina Islam depan muka kita. Sebab dia tahu kita ni macam buih. Kita mana? Negara yang cari dalam Google, umat Islam negara mana? Tak ada tindakan apa. Ni masalah. Maka oleh kerana itu, ikutan ni penting. Maka Nabi SAW, dia lah ikutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nak ikut Nabi. Dan bila Nabi SAW takdirnya, Allah buat Nabi ni bakal bangsa manusia. Dia tak buat keturunan Nabi ni, utusan dia ni daripada malaikat. Kalaulah Nabi ni diutus daripada bangsa malaikat, pertama malaikat ni dia umur dia panjang. Begitu juga jin. Tuhan tak kira Nabi daripada bangsa jin. Kalau kira jin, sampai sekarang dia tak mati lagi. Sebab tu jin yang sempat bersama Nabi SAW dulu hidup lagi sekarang. Jin ni 1400 tahun tu biasa ya umur dia. Jin ni boleh hidup beribu-ribu tahun. 1400 tahun Nabi meninggalkan kita. Maknanya ada jin yang masih hidup sekarang ni, yang sempat sama Nabi SAW. Cuma kita tak sempat lah nak berguru dengan jin ni ya. Kalau gitu Ustaz, kita tak payah mengaji dengan Ustaz lah, kita mengaji dengan jin. Sebab dia terima dengan Nabi sendiri. Pulak dah. Orang Ustaz ni pun tak nak hadir, ngaji lari lah kita. Jin mari duduk depan. Kalau lah jin yang mengajar, jin ni dia bukan jenis macam kita. Sekali jadi comel, sekali jadi huduk, sekali jadi ular, sekali jadi kala, sekali jadi harimau. Nak kita duduk tengah-tengah dia mengajar,
kita duduk sembang, dia jadi harimau. Mau kita lari. Tuhan tak buat utusan dia daripada bangsa jin, bangsa malaikat, dia buat daripada bangsa manusia. Bila bangsa manusia kena terimalah hakikat, umur dia pun tak panjang macam jin. Rasulullah diwafatkan. Bila Rasulullah wafat, adakah tamat Islam dengan kewafatan Rasulullah SAW? Kita nak ikut siapa pula tuan-tuan? Dah kata nak ikut Quran, kita tak faham kalau tidak ada Tok Guru. Bila Tok Guru dah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, habis tu ikut siapa? Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Ini mazhab al-sunnah wal jamaah. Ikutlah sunnah dan sunnah khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Ikut Nabi lepas Rasulullah wafat, ikut khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, sahabat Nabi. Sebab tu kalau kita ikut Nabi, ikut sahabat Nabi, selamat kita. Dan bila mana Rasulullah wafat, sahabat pun dah wafat dah. Kalau ada sini sahabat Nabi sini, kalau ada saya nak berguru dengan dia. Sahabat Nabi ni, sebanyak mana Nabi Muhammad itu juga bangsa manusia, sahabat dia pun manusia. Dan manusia seperti mana kita, dia juga dimatikan oleh Allah. Tak ada dah. Hari ni tak ada seorang pun sahabat yang masih hidup. Semua dah wafat. Cuma negara kita ni, sorry lah, tak ada kubur sahabat negara kita. Tapi kita nak marah-marah ke orang Cina sekalipun. Orang Cina, negara dia ada kubur sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat tu, Cina tu, jangan main-main. Cuma Cina dalam negara kita ni tak tahulah Cina mari celah mana. Mak Saleh mari kutip, mari celah mana Allah Allah. Macam kalau kita negara Arab tuan-tuan. Negara Arab ni dia ada beberapa kedudukan orang Arab. Ada orang yang duduk dalam kedudukan orang-orang bangsawan Arab itu sendiri. Ada orang pertengahan. Ada orang yang dia panggil bawah. Bawah ni dia panggil Arab yang ditugaskan bahagian jaga pintu, jaga rumah. Arab ni tuan-tuan, dia mandi pun tak kadang-kadang. Tapi anak dia paling mana orang, dia boleh tidur depan rumah begitu, dia buatlah dengan kaimah gini, tiba-tiba dia beranak pinak. Tapi dia di kelas bawah, dia panggil kelas orang bawah. Maka bila manusia ni ada berapa kelas, itu dari sudut kedudukan. Dari sudut orang panggil Islam, itu juga. Dari sudut Islam, ada Islam siapa pergi kat Mesir ni, kalau pergi tanah Arab, kalau Mesir, ulama dunia ni Mesir lama. Tapi di Mesir juga ada bapa orang paling jahil sekali, orang jahat sekali pun ada juga Mesir. Siapa dia? Fir'aun. Jadi kalau kita ambil Fir'aun bawa negara Mesir, hancur negara kita. Kalau kita pergi ke Mesir, bawa balik ajaran Nabi Musa AS ke negara kita, maka selamat kita. Negara Cina ni, kalaulah Mak Saleh dulu hak dia tak beriman kepada Allah Ta'ala, takkan dia bawa ulama Cina bawa ke negara kita. Orang yang tak sebulu dengan Islam, takkan dia ambil orang yang sokong Islam di sebelah sana bawa ke negara kita. Sudah pasti bacaannya dia mesti bawa orang yang pertama, paling kurang pun dia, kalau Islam pun Islam bakar macam ada gini. Yang kedua, yang konformnya ambil yang bukan Islam. Yang ketiga, bawa pengganan, yang betul-betul pengganan. Siapa dia? Kongsi gelap. Bawa ke negara ni, letak di lokasi tertentu, berkembang biak keturunan. Jadi kalau jadi gangster pun mungkin tak pelik lah, sebab dia ambil gangster dari sana. Macam Indonesia ni banyak juga keadaan di Indonesia. Kalau ambil ulama, macam kalau negara kita Syekh Nuruddin Al-Banjari, itu orang Indonesia juga, tapi dia ulama. Saya guru dengan dia semua sekali. Tapi kalau bawa Indonesia kaki pembunuh, buat daerah, mari negara kita, hancur negara kita. Maka yang datang ke bumi kita ini, kita harap yang baik. Kerana kita bukan orang yang panggil asabiah. Saya, negara saya. Tapi kalau yang hadir itu mari buat kacau negara kita, yang ni kita kena blocking, kena tetang. Jadi bila sebut berkaitan dengan Nabi SAW ikutan, bila dia wafat ikut yang si sahabat. Bila yang si sahabat dah wafat, nak ikut siapa pula kita? Islam ini bukan agama yang menggantung umat dia sehingga tak tahu nak beri sokongan kepada siapa. Maka disebut dalam ayat lain, al-ulama warasatul anbiya. Nabi wafat dah tu,
Tapi Allah tak menzalimi hamba-hamba dia. Pasti ada panduan sehingga hari kiamat. Kerana cerita dunia ni bukan cerita main-main, tuan-tuan. Kerana ending ada dua saja. Kalau tak syurga, neraka. Ni bukan cerita kenyang tak kenyang ni. Ni bukan cerita kenyang atau tak kenyang. Kalau kita buat kenduri, kenyang atau tak kenyang. Ini cerita masa depan kita, hari akhirat. Hidup mati, apa dia? Syurga dengan neraka. Bila syurga neraka, maka Nabi SAW wafat 1400 tahun lalu. Macam mana ajaran Nabi itu perlu sampai kepada kita? Maka disebut dalam Al-Quran, wal ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris Nabi. Maka kalau kamu nak dapatkan ilmu sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, ataupun kita sebut perjuangan Islam yang ditinggalkan oleh Nabi, maka ikutlah para alim ulama. Sebab itu Allah menggariskan dalam ayat minan nabiyyin wasiddiqin, kumpulan kedua yang kita kategorikan organisasi carta yang kedua selepas Nabi ialah ulama. Dan hadis yang dibacakan sebentar tadi ialah ulama warasatul anbiya. Ya. Ulama warasatul anbiya bukan ayat. Terima kasih al-ulama warasatul anbiya. Seterusnya disebut lagi. Tetapi walaupun dia bukannya termasuk dalam ayat Al-Quran, dia juga adalah Quran. Kenapa? Kerana bila sebut ulama warasatul anbiya, kalau kita sebut hadis ini, bila sebut wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa makna ayat ni? Ni ayat Quran. Terima kasih ini. Kalau kita kata ada ulama warasatul anbiya, dia bukan Quran, dia hadis. Soalannya sekarang, hadis ini Allah sebut dalam Quran. Apa yang dibawa datang oleh Nabi, ikut. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggal. Apa makna ayat ini? Maknanya, apa yang keluar daripada lidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan keluar daripada macam kita, lidah kita keluar macam tu. Dia keluar dengan mendapat suluhan wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi Muhammad dalam apa-apa isu dia tak jawab dengan mudah. Dia tunggu wahyu tunggu. Maknanya hadis Nabi ni lah merupakan wahyu secara keluar daripada lidah Nabi SAW. Quran itu wahyu yang turun daripada malaikat Jibril alaihissalam. Hadis itu adalah merupakan suluhan wahyu. Cuma dia keluar daripada batin tubuh Nabi, qaulin, fi'lin, lidah dia, perkataan, perbuatan, tapi dia suluhan wahyu. Maka bila hak Nabi sebut tu, itulah yang Allah Ta'ala nak sebut ya. Jelas kan? Kalau tak jelas, jelas kan? Dalam ayat lain, nak supaya kita ni boleh ambil garis panduan, nak ikut siapa? Allah SWT sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling yakhshallah, yang paling gerung, yang paling takut kepada siapa? Kepada zat Allah SWT. Kata Allah Ta'ala, al-ulama. Ni kita nak bincang kait dengan hadis yang saya baca tadi, yang mana perkataan alim ini diguna pakai dalam Al-Quran, dalam hadis, nak menceritakan kumpulan yang terbaik selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad Allah Ta'ala suruh kamu ikut, selepas Rasulullah wafat, nak ikut siapa? Ikutlah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW sebut lagi, dia tidak meninggalkan kepada umatnya dengan harta benda, tetapi dia meninggalkan walakin yuwarisal ilm. Dia meninggalkan harta pusaka ilmu. Bila sebut ilmu ni, dia kait pula sekali lagi dengan alim. Sebab tu Nabi sebut kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Orang yang nak dapat ilmu ni kena cari ilmu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak cari, nak jumpa macam mana? Saya nak datang sini kena ada ilmu ni. Kalau tak datang, tak ada ilmu, tak jumpa cari lokasi dengan izin Allah SWT. Tapi asbab musabab kena ada, kena cari ilmu. Ilmu lokasi nak hadir sini. Saya tadi guna Perisian Ways, itu pun ditunjuk tempat lain. Itu nasib baik.
kita tanya pula. Nah, orang tu bagi tahu sini lokasi dia. Tapi tak jumpa juga. Lah kali sampai maklumat seterusnya. Dia panggil update lokasi yang paling update sampai masjid dekat Peronton tu, baru sampai sini. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kun aliman, nak beri kepada kita satu maklumat, kita ni tak boleh atas dunia ni dia ikut kepala kita, kita kena ikut panduan Quran. Dan orang yang paling reti Quran Nabi Muhammad. Selepas Nabi Muhammad, siapa yang reti Quran ni? Sahabat. Selepas jadi generasi sahabat, siapa dia? Generasi tabi'in. Selepas generasi tabi'in, siapa yang paling reti Quran? Tabi'in. Selepas tu generasi khiyar dia panggil. Dan selepas itu, siapa yang reti? Yang disebut tadi, pewaris Nabi. Dia lah yang reti. Dia yang paling tahu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Allah ciptakan manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kalau salah dalam betul kan? Wahai manusia, kata Allah, sesungguh sengaja aku ciptakan kamu. Ada zakarin wa unsa, ada lelaki, ada perempuan. Berapa orang muslimat kita? 2 orang. Tuhan tak buat 2 orang muslimat, ramai. Nah, cuma yang hadir 2 orang. Nah, Tuhan buat ramai. Zakarin wa unsa, lelaki puan Tuhan buat. Tuhan sengaja buat. Bukan Tuhan tak sengaja buat, Tuhan sengaja buat gitu. Saya hari ni depan, ini takdir Allah. Saya ni ditakdirkan lelaki. Tuan-tuan yang ada depan ni tengah lelaki, yang belakang tu 2 orang tu ditakdirkan dia perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Tuhan buat pula ada kabilah-kabilah, puak-puak, ada bangsa yang berbeza-beza. Dalam Zakaria wa unsa ni penggunaan mufrad. Bila masuk syu'uban wa qabaila ni melibatkan ramai. Ramai melibatkan ramai. Bila sebut orang panggil bangsa kaum ni, bukan seorang lah. Kalau kita sebut bangsa Melayu, takkan seorang bangsa Melayu. Bangsa Melayu ni ramai orang mengaku bangsa Melayu. Anak angkat pun dia mengaku bangsa Melayu juga. Ada dalam sebuah negara, tengoklah kau. Dia anak angkat. Ayah dia tu tak salah. Bukan orang Melayu lah ayah dia. Mak dia pun bukan Melayu, cuma mak dia kahwin dengan orang Melayu. Dan dia ni anak hasil daripada orang bukan Melayu. Tapi bila mana sekian lama dia mengaku Melayu. Ada tak orang gitu? Ada. Sehingga orang bukan bangsa Melayu pun nak mengaku Melayu. Maknanya Melayu ni bukan seorang, dia ramai. Tapi kalau macam itulah keadaan dia bukan Melayu tu. Kau Melayu gitu orang panggil? Bukan tu, tak panggil Melayu gitu. Mengaku tapi bukan. Macam mana sekali kita mengaku? Bukan, tengok muka bukan.